Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Yang dimuliakan tuan-tuan dan puan muslimat sidang pendengar rumah ngaji Sirapai yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada tengah hari ini. Kita sambung tadabbur kita dalam surah Al-Mulk ayat ke-5 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Dan demi sesungguhnya kami telah, iaitu Allah telah menghiasi langit yang dekat pada penglihatan penduduk bumi dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap syaitan-syaitan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menjulang-julang. Dan seterusnya pada ayat ke-6 dan ke-7 Allah Subhanahu Wa Taala menghuraikan tentang pengikut-pengikut syaitan dan neraka yang disediakan untuk mereka. Walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang-orang yang kufur ingkar terhadap Tuhan mereka, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, disediakan azab neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Dan mereka, iaitu orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dicampakkan ke dalamnya, iaitu ke dalam neraka. Mereka mendengar suara jeritan meraung-raung sedang ia menggelegak. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan neraka yang disediakan bagi mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam ayat yang kelima, kalau saya boleh fokuskan, iaitulah apabila Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bintang-bintang itu sebagai rejaman terhadap syaitan-syaitan. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, itulah yang disebutkan di dalam ayat ke-5, ke-6 dan ke-7 surah Al-Mulk. Kalau saya boleh petik daripada buku almarhum Dr. Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Munir, tentang menghuraikan ayat ke-5 daripada surah Al-Mulk ini, Dr. Wahbah Zuhaili membawakan pandangan daripada Qatadah, dan saya mengirakan ini adalah Qatadah bin Di'amah, iaitulah seorang tabi'in. Ada juga Qatadah yang sahabat Nabi yang bernama Qatadah pun ada, dan juga ada juga sahabat Nabi yang bernama Abu Qatadah. Jadi saya mengira ini adalah Qatadah bin Di'amah rahimahullah, seorang tabi'in. Beliau berkata, khalaqallahu nujuma li salasin. Allah SWT menciptakan bintang-bintang ini dengan 3 fungsi. Yang pertama, zinatas sama, sebagai hiasan bagi langit-langit. Warujuman li syayatin, sebagai alat-alat pelempar syaitan ataupun alat-alat rejaman kepada syaitan. Dan ini makna ini perlu diperluaskan lagi tuan-tuan puan, tapi saya nak mengambil ibrah daripada pesanan daripada Qatadah rahimahullah ini. Wa alamatun yahtadi biha fil bari wal bahri. Dan bintang-bintang ini menjadi panduan kepada mereka yang mengembara ataupun berlayar di darat dan di laut. Faman ta'awwala, siapa yang mentakwilkan, faman ta'awwala fiha ghaira zalika, siapa yang mentakwilkan ataupun mendatangkan firasat daripada bintang-bintang ini, ghaira zalika, selain daripada 3 fungsi yang telah disebutkan tadi, iaitulah hiasan bagi langit, ini adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Rejaman kepada syaitan, ini pun juga kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga adalah
bagi kegunaan kita panduan, penunjuk arah kepada mereka yang berkelana, yang mengembara, yang bermusafir di darat dan di laut. Faman ta'wala fiha ghaira dhalika faqad qala bi ra'yihi wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Siapa yang mentakwilkan ataupun mendatangkan firasat-firasat tertentu selain daripada 3 fungsi yang dinyatakan di sini, maka itu adalah pendapat yang keliru. Pendapatnya yang keliru, serta mereka yang mendatangkan pandangan-pandangan atau firasat ini telah memberatkan diri mereka kepada apa yang mereka tidak tahu. Ini sebagaimana yang dinukilkan dalam kitab tafsir Tabari. Jadi tuan-tuan puan yang rahmat Allah sekalian, dalam sesi yang lepas saya menyebutkan tentang ilmu astronomi yang perlu kita walaupun kita tak perlu nak jadi pakar, tapi kita perlu ambil tahu tentang kejadian bulan, pergerakan bintang-bintang, galaksi, bima sakti, pergerakan matahari, pergerakan planet-planet, galaksi-galaksi yang lain. Berapakah jarak antara bumi dengan bulan, jarak dengan bintang yang terdekat, jarak dengan matahari, apakah kesannya jikalau berlakunya peralihan dari orbit contohnya, ataupun berlakunya perlanggaran, ataupun berlakunya kita katakan evolusi terhadap saiz alam ini. Bagaimana kalau itu berlaku, boleh kesannya yang datang kepada kita yang hidup di muka bumi. Itu adalah ilmu astronomi. Itu yang perlu kita belajar dalam pada kita mentadabur, dengan niat kita mentadabur ayat-ayat daripada surah Al-Mulk ini dan juga ayat-ayat Quran dan yang lain, dan juga untuk kita berfikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ambillah usaha untuk kita membaca, mendengar dokumentari-dokumentari yang berkaitan dengan ilmu falak, ilmu astronomi dan sebagainya. Namun perlu berhati-hati di sini. Yang saya nak bawakan secara ringkas hari ini adalah berkenaan tentang ilmu yang disebutkan oleh Qatadah rahimahullah ini adalah ilmu orang-orang yang mendatangkan takwilan ataupun firasat yang selain daripada yang kita katakan sebagai basic function kenapa Allah jadikan bintang-bintang ini sebagaimana yang disebutkan dalam ayat kelima surah Al-Mulk. Iaitulah yang perlu kita berhati-hati adalah ilmu astrologi. Ilmu astrologi ini adalah yang perlu kita elakkan daripada kita terjebak ke dalamnya. Jadi apakah dia ilmu astrologi itu adalah contohnya ilmu zodiak. Kita pun tahu daripada kecil lagi kita dah biasa dengan Taurus, dengan Pisces dan bermacam-macam lagi kedudukan bintang-bintang di mana manusia mengaitkan kedudukan bintang susunan begini-begini. Sesiapa yang lahir pada sekian-sekian masa, maka dia akan membawa perwatakan sekian-sekian. Jadi ini adalah ilmu zodiak yang kita jangan bacalah, jangan baca. Sebenarnya walaupun boleh untuk baca, harus hukumnya untuk baca sekadar nak tahu apa dia, namun dirisaukan kita terjebak ataupun kita terlalu mendalaminya sampai dia mempengaruhi kita. Jadi kita ni adalah siapa diri kita dari segi karakter kita, dari segi takdir kita adalah atas usaha kita dan juga kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada pengaruh-pengaruh bintang-bintang yang mempengaruhi karakter kita ataupun kita punya nasib kita, keputusan apa yang kita buat, hasil daripada kita berusaha, berniaga dan sebagainya. Tidak ada kaitan, malah dia boleh jatuh kepada syirik apabila kita mempercayai adanya pengaruh daripada kedudukan bintang-bintang seperti yang biasa ditulis dalam ilmu-ilmu tentang zodiak dan sebagainya. Dan juga satu lagi yang saya nak pesan kepada perempuan adalah itu kita sendiri merujuk kepada zodiak. Namun ada beberapa orang yang sama ada Muslim atau bukan Muslim yang menjadi yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai Al-Arraf ataupun sebagai Al-Kahin. Sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Ahmad, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang mendatangi kahin. Apa itu kahin? Kahin adalah menurut Imam Al-Baghawi
Kahin adalah orang yang memberitahu akan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada masa akan datang. Peramal dan mereka ini mengetahui benda-benda gaib. Nanti akan berlaku sekian-sekian peristiwa sama ada kepada human race, kepada umat manusia, ataupun meramalkan kepada kamu akan berlaku sekian-sekian apabila umur kamu mencapai sekian-sekian, maka ini adalah peramal yang perlu kita tolak. Siapa yang mendatangi kahin ini faqad fasaddaqahu, dan dia percaya, dia membenarkan apa yang dikatakan oleh kahin ini, maka dia faqad kafara, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia telah kufur kepada Al-Quran, dan natijahnya dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, arrafan, siapa yang mendatangi arraf, iaitulah orang-orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara tertentu. Ini menurut Imam Al-Baghawi, orang yang mengetahui perkara-perkara tertentu dengan cara-cara tertentu. Dia ada skill-skill dia ada dia punya metod dia atau modus operandi dia untuk dia mengetahui dengan cara-cara tertentu sebagai petunjuk barang yang hilang, ataupun tempat hilangnya barang, ataupun sesuatu yang berlaku, siapa yang buat dan sebagainya. Ataupun kita boleh katakan dengan bahasa mudahnya dukun. Dukun, arraf itu sebagai peramal, ataupun dukun, ataupun kahin, kita katakan sebagai ahli nujum. Ahli nujum, nama pun nujum. Nujum itu adalah bintang-bintang. Ahli nujumnya adalah mereka yang meramal berdasarkan bintang-bintang. Jadi kedua-dua golongan ini perlulah kita jauhi. Bomoh, dukun, dalam kahin dan arraf itu adalah istilah Arab, namun dalam istilah orang kita adalah dukun, bomoh dan sebagainya, yang kita ketahui tidak menggunakan ayat Al-Quran, mendatangkan barang-barang tertentu dalam proses dia dengan istilah kita menurun dan sebagainya, maka jangan, elakkan. Walaupun mungkin setengah daripada mereka berlindung dengan membaca ayat-ayat Al-Quran sedikit, namun selepas itu diikuti dengan beberapa lafaz yang kita tidak tahu maknanya, dengan dia menurun, maka elakkan, jauhi daripada golongan sebegini. Apatah lagi mereka meramalkan masa depan kita. Mereka boleh pula mengetahui perkara yang kita tak tahu. Kemungkinan mereka menggunakan jin dan benda-benda yang gaib yang tidak sepatutnya kita tahu. Mereka tahu dengan komunikasi ataupun dengan kerjasama mereka dengan jin. Ini kita perlu jauhi. Dan saya pun telah sebutkan dalam tadabbur surah Ar-Rahman bagaimana kita mengambil mindset ataupun pendirian bahawa kita tidak ada apa-apa reliance dengan golongan jin. Mereka adalah mukallaf sama macam kita. Kita mesti berhati-hati atas apa yang kita buat. Dan itu yang kedua, tuan-tuan perempuan. Dan yang ketiga, satu lagi yang berkaitan dengan astrologi ini adalah berkenaan tentang ilmu numerologi. Iaitulah dia adalah cabang daripada metafizik. Tidaklah metafizik itu salah, namun numerologi ataupun penyalahgunaan ilmu metafizik dalam hal ehwal yang berkenaan mendatangkan ramalan atas perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang kita tak tahu berdasarkan nombor-nombor yang berkaitan dengan diri kita. Contohnya adalah abjad-abjad di dalam diri kita, nama kita, contohnya, ataupun tarikh lahir kita, ataupun abjad-abjad tertentu dalam ayat-ayat Al-Quran yang kita representkan ayat-ayat atau huruf Al-Quran dengan nombor-nombor, lepas tu kita jumlahkan dan dengan jumlah tu kita buat ramalan tertentu. Maka jauhi ilmu-ilmu numerologi seperti ini. Dan banyak juga amalan-amalan yang kadang-kadang diajar dalam kursus-kursus di pejabat ataupun di sekolah yang berkaitan dengan contohnya rahsia tarikh lahir, rahsia abjad dalam nama kita, rahsia abjad dalam ayat-ayat tertentu Quran yang kita boleh ambil sebagai untuk kita meramal sesuatu, rahsia tulisan tangan dan macam-macam yang berkaitan dengannya yang kadang-kadang diajar dalam ilmu motivasi. Maka silalah tuan-tuan perempuan rujuk dalam garis panduan program motivasi berunsur Islam yang diterbitkan oleh JAKIM
di mana para motivator ataupun kita yang menyertai ataupun kita hantar anak-anak kita menyertai kursus-kursus motivasi. Sekarang pun mungkin dah boleh mula dah kursus-kursus secara face to face ataupun yang berlaku secara online. Kalau ada unsur-unsur yang menibatkan tilikan berdasarkan tarikh lahir kita lahir tarikh apa, campur-campur, gabung, dan akan datangnya ramalan kita ni akan jadi macam mana kemudian hari, maka elakkan tuan-tuan perempuan. Cukuplah kita berpegang kepada pandangan Imam Qatadah rahimahullah bahawa ilmu yang Allah turunkan berkenaan bintang-bintang ini adalah untuk panduan kita untuk berkelana, bermusafir dan sebagainya. Dan juga apabila kita mengambil ilmu-ilmu yang berkaitan dengan contohnya ramalan cuaca, contohnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pergerakan musim-musim, musim banjir, musim panas dan sebagainya, maka itulah yang boleh kita ambil sebagai manfaat untuk kita mengenali. Jadi kita perlu bezakan ilmu falak dengan ilmu astrologi. Kita bezakan ilmu astronomi dengan ilmu astrologi. Astronomi harus untuk kita belajarnya tentang kedudukan matahari, kedudukan bulan, tentang cuaca, arah kiblat, gelincir matahari untuk mengetahui waktu solat, musim-musim pertukaran 4 musim, musim sejuk, musim luruh, musim bunga dan sebagainya, pergerakan angin. Yang ini adalah ilmu astronomi yang harus untuk kita belajar. Namun ilmu-ilmu yang berkaitan astrologi perlu dielakkan, ilmu-ilmu zodiak, Gemini, Leo, Libra, Scorpio dan sebagainya. Kemudian pergerakan matahari akan mendatangkan kecacatan kepada anak yang dikandung, ataupun akan mendatangkan nasib-nasib tertentu kepada kita, ataupun akan mempengaruhi karakter kita. Jauhilah ilmu seperti ini. Kita adalah apa yang kita usahakan, keimanan kita subuhkan, amal soleh kita yang buat. Ilmu kita nak dapat, kita kena berusaha, baca, belajar. Kejayaan perlu kita usaha, perlu kita bekerjasama, perlu kita berdoa, usaha dan tawakal kepada Allah SWT. Qada dan qadar adalah daripada Allah SWT, dan daripada perspektif ahli sunnah wal jamaah kita berusaha dengan mengharapkan pertolongan Allah SWT. Bukan sepenuhnya kita menyerahkan semua kepada Allah, ataupun bukan sepenuhnya kita rely kepada diri sendiri. Apatah lagi apabila kita nak rely kepada ilmu-ilmu astrologi yang berbentuk ramalan. Maka jauhkan tuan-tuan puan-puan, berhati-hati dalam pada kita mempelajari astronomi itu. Jangan kita tergelincir pula kepada sebelah astrologi. Ini yang saya minta tuan-tuan puan-puan berhati-hati dalam kita bertadabur ayat kelima surah Al-Mu'minin dan juga ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang berkaitan dengan bintang-bintang dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita tuan-tuan puan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.